Persekutuan. Dan kali ini saya bersama dengan panel yang kedua, iaitu Dr. Rashila binti Ramli daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Terima kasih Doktor kerana datang. Assalamualaikum. Terima kasih Linda. Okey Doktor, mungkin Doktor sebenarnya pilihan raya umum ni yang hangat, boleh katakan hangat, dan kita nak tahu agaknya siapa agaknya yang memenangi kerusi pada kali ini. Mungkin Doktor boleh komen sikit. Memang kita tahu Malaysia telah melalui 12 pilihan raya umum kita ni, dan kita tahu kali ini adalah kali yang ke-13, dan daripada mana-mana penulisan, daripada mana-mana komentari yang telah diberikan dalam masa, terutamanya dalam masa kempen yang ada ni, kita tahu bahawa ini dikatakan satu pilihan raya yang amat sengit lah yang akan dipertandingkan ya. Dan kita semua telah pergi mengundi. Saya tengok masing-masing ada dari biru kat situ. Jadi duk compare colour kita ni kan. Kita tahu di peringkat parlimen ada 222 kursi, dan di peringkat DUN kita ada 505 kursi yang telah dipertandingkan, dan sekarang nampaknya keputusan ni nampaknya akan mula semakin rancak sejak 1999 lah, kalau kita kaji semula memang terdapat perubahan dari segi cara berpolitik, dari segi cara pemikiran pengundi-pengundi di Malaysia, dan ini diimpak oleh beberapa faktor diimpak oleh satunya faktor daripada luar pun ada, daripada dalam Malaysia sendiri pun ada. Kita tengok bahawa terdapat juga pula jumlah pengundi baru yang banyak tahun ni 2.6 juta tak silap saya dari segi pengundi baru yang masuk. Jadi kita tak tahu arah mana pengundi baru ni nak bawa, nak memberi undi mereka sama ada kepada BN ataupun kepada Pakatan Rakyat, dan ini menjadi satu persoalan besar yang diketengahkan lah untuk kali ini dan juga dalam masa 10 tahun 12 lebih kurang 12 tahun yang ada ni, kita lihat juga bahawa media sosial telah memberikan impak, menjadi satu saluran yang besar. Kalau dalam tahun 1999 itu mungkin pada masa itu sistem internet ni berfungsi lebih kepada di kawasan bandar ataupun di Kuala Lumpur lah, Lembah Kelang lah kita katakan, dan maklumat tu dibawa ke kawasan luar bandar. Perkara ini bukan sebegitu pada waktu ini Jadi maknanya informasi itu tersebar dengan luas sekali. Bandar ke luar bandar ke, tak perlulah keluarga membawa mesej tu pulang ke bandar. Kita boleh katakan sedemikian. Jadi kan dua faktor dari segi pengundi baru yang mengundi ni, dan dari segi penggunaan social media itu, perkara-perkara begini memberikan satu gambaran bahawa memang pilihan raya kali ini menjadi satu pilihan raya yang sengit. Dan kita tahu bahawa BN tidak mendapat majoriti tapi bukan 2/3, dan itu memberikan satu lagi indikator bahawa memang pilihan raya ini menjadi satu yang penting, yang amat sengit yang dipertandingkan untuk kali ini. Okey Doktor, kalau kita lihat peratusan pengundi bagi golongan wanita ni begitu tinggi, iaitu sebanyak 50.23%. Jadi apa pandangan Doktor melihat kepada peratusan tinggi wanita ni dalam pilihan raya? Okey, dari segi kajian secara umum memang peratusan, kalau kita lihat lagi satu aspek sebelum kita lihat wanita sebagai pengundi itu sendiri daripada tahun 1995 saya telah mula mengikuti, sebenarnya saya pulang daripada luar negara lepas tadi tu, sejak 1995 lagi peratusan di peringkat parlimen tu dia tak banyak bertukar di peringkat parlimen cuma dalam 9%, dan last election
10.34%, ya. Tapi itu adalah menang, wanita yang menang di peringkat calon yang menang di peringkat parlimen. Bila kita lihat dari segi pengundinya, apakah peranan-peranan yang seringkali dimainkan wanita dalam pilihan raya, ya? Sebagai pengundi itu satu, tetapi kalau dalam parti sendiri, mereka ni seringkali dianggap sebagai perayu undi yang memainkan peranan penting, tetapi bila datang sebagai diminta tempat untuk dicalonkan itu menjadi satu perkiraan yang lain. Mungkin setiap gabungan mempunyai pendirian masing-masing dalam mencalonkan wanita sebagai calon, ya. Mereka memang memainkan impak yang besar sebagai pengundi. Kalau kita lihat, ya, kalau kata 50% itu, sama ada mereka akan memberikan undi di pihak BN ataupun PR, itu terpulang kepada perkiraan masing-masing juga. Kadang-kadang mereka dilihat memberi pandangan dari segi peranan dalam parti itu sendiri ataupun dalam masyarakat itu sendiri, ya. Jadi kali ini kita lihat ada 168 calon yang dipertandingkan, ya, di peringkat kepada keseluruhannya lah, ya. Kalau tak silap saya, di peringkat parlimen ada 56, di peringkat adun ada 112 orang calon. Ini memang jumlah yang tinggi sikit pada pilihan raya sebelumnya, tapi umumnya ini cuma kalau 168 daripada 1,900 calon, tak sampai 10% pun kan. Jadi kalau tak sampai 10% calon, and then kita tahu pula 9 daripada kawasan tu wanita bertanding dengan wanita juga. Jadi kita dah hilang 9 di situ, ya. Kenapa ini penting kita tunjulkan? Bukannya apa, ya, umumnya secara kasar, bagi sesuatu kumpulan untuk membuat impak, memberi impak kepada dasar yang dibuat, umumnya kita memerlukan apa yang dipanggil critical mass. Critical mass ini maksudnya dalam sesuatu organisasi, in this case macam parlimen, ya. Kalau parlimen tu ada 222 kursi, dia perlu ada 30%. 30% ni dianggap critical mass dalam apa-apa organisasi pun. Okey. Kalau dalam apa-apa organisasi, barulah kumpulan itu akan menonjol sebagai satu kumpulan yang memberikan satu suara untuk membuat mengimpak putusan, mencetuskan satu arah yang baru, ya. Jadi dalam konteks pilihan raya kali ini nampaknya kalau calon pun baru 10% yang ditunjulkan, ini bermaksud bahawa mungkin nampaknya kurang lagi lah yang akan kita dapat tu nanti secara keseluruhannya.